Okey, kita nak bercakap tentang PDPR ni, pembelajaran dan pengajaran dari rumah, mudahnya belajar online. Kita nak bersama dengan seorang guru yang cukup disukai ramai, ada followers yang ramai dan pernah juga viral ataupun tular baru ini kerana cara beliau mengajar tu, mendidik di platform TikTok, YouTube dan sebagainya. Ada juga adat-adat yang perlu diikuti dan anak murid mereka dan sebagainya. Dan ini dia yang kita nak perkenalkan ini dalam slot Cikgu Irma. Kita nak bersama dengan Guru Subjek Pendidikan Seni Visual, Cikgu Irma Rahayu Ibrahim. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih Farah. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi. Ceria patutlah. Anak-anak murid semangat. Ya. Okey, kalaulah boleh kita nak kenal jugalah, nak tahu juga biodata sikit Cikgu. Perkenalkan diri sikit Cikgu. Okey, Assalamualaikum. Saya Cikgu Irma dari SMK UAJ 13 Subanjaya. Saya telah mengajar pendidikan seni visual tingkatan 4, tingkatan 5 dan juga tingkatan 3. Jadi hari ini kita nak bercakap tentang mudahnya belajar secara online. Jadi bagaimana agaknya rutin pembelajaran dari rumah yang telah pun Cikgu Irma lakukan? Maksudnya PDPR tu jadualnya bagaimana, pengisiannya, homework yang diberikan kepada cikgu tu bagaimana cara sebenar yang Cikgu Irma sampaikan? Okey, semasa kerajaan mengumumkan PKP yang pertama, okey, sekolah ditutup sepenuhnya. Jadi macam saya, ialah kita tak bersedia dengan pembelajaran online ni, cikgu-cikgu kan. Kemudian saya mula-mula saya hantar kerja seni visual saya melalui WhatsApp saja. Maknanya ialah subjek seni visual ni adalah latihan amali, praktikal. Jadi saya ambil video, saya pun send dalam WhatsApp group. Lepas tu macam itulah rutin dia, ambil video dan hantar ke WhatsApp group mula-mula. Kemudian perkara keduanya, bila sekolah buka kembali ialah kita bersemuka. Kemudian sekolah ditutup sekali kedua pula. Okey. Kemudian saya nampak bila saya buat video, saya hantar je video, dia tak berkesan tau. Sebab murid dia memerlukan data yang banyak. Betul. Jadi murid tak boleh tengok berulang. Betul. Jadi saya telah mewujudkan satu platform, iaitu saya mengadakan YouTube channel saya sendiri. Maknanya saya tak pernah terfikir nak ada YouTube sendiri. Betul. Lepas tu saya pun buat PDPR saya rekod, saya hasilkan konten dan saya masuk ke dalam YouTube. Jadi murid boleh tengok berulang-ulang. So mudahlah murid-murid mana yang ketinggalan tu, dia boleh tengok semula apa yang saya dah ajar. Mana dapat idea ni? Sebab yelah, terlalu kreatif bila kita tengok platform yang telah pun dikongsi oleh Cikgu Irma kita dari TikToknya, YouTube, dari laman YouTube dan sebagainya. Jadi dekat mana dapat idea kreativiti tu, bagaimana nak bagi anak-anak murid menarik perhatian, nak duduk daripada mula kelas sampai habis. So bagaimana agaknya? Okey, mula-mula saya jadikan satu permasalahan tu sebagai jalan penyelesaian. Okey, sebagai contoh, bila saya tengok YouTube ni, dia kalau saya mengajar mewarna kan, contohnya saya mengambil masa 5 hingga 6 minit, lama. Kemudian saya tengok lamanya nak buat video ni. Kemudian saya tengok aplikasi TikTok, nak hasilkan video dalam masa 1 minit saja. Kita tengok biasa TikTok ni berjoget-joget lah, menari. Tapi kali ni saya jadikan platform TikTok tu sebagai satu pendidikan, bentuk pendidikan. So murid akan belajar mewarna dalam masa 1 minit saja. Dalam masa yang sama dia menjana kreativiti saya dan murid juga. Betul. Jadi komen anak-anak murid ni bagaimana sebenarnya? Mesti ada yang komen, oh popular lah cikgu lepas ni. Macam mana tu? Memang mereka tu tunggu-tunggulah kelas saya. Sebab seronok kan, satu benda yang baru. Sebab murid-murid ni sekarang dia nak belajar sambil berhibur. Sebab mereka ni generasi yang baru kan. Jadi Alhamdulillah berjaya. PDP saya tu memang berjaya. Kemudian saya dapat idea kreatif tu sebab saya mengikuti beberapa siri webinar yang dianjurkan oleh Petaling Perdana sendiri. Kemudian mencari ilmu kan, Kementerian Pelajaran Malaysia pun ada menyediakan platform digital learning D5. Dari situ murid boleh akses kepada platform tersebut. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Dan saya nak create satu suasana yang seronok apabila belajar online. Dan sebenarnya memang sangat selutlah dengan cikgu-cikgu semula dalam keadaan yang terkejut menghadapi perkara pandemik ini dengan mengejut macam kita semua rakyat Malaysia. Tapi tanpa persediaan, tak ada preparation langsung, boleh terus berhadapan dengan PDPR dan sebagainya. Tahniah dan syabas kepada semua cikgu. Dan bagaimana agaknya cikgu nak mendidik, nak mengajar pendidikan seni visual tahu sekarang lain daripada dulu. Dan lagi satu, anak saya baru ni yang belajar pendidikan seni visual tahun 3. Kita belajar teknik silang
pangkah lah kita pun belajar sekali. Google, buka YouTube, semua silang pangkah. Jadi macam mana cikgu sendiri nak mengajar pendidikan seni tapi tak boleh nak berhadapan dengan anak murid. Tak boleh nak tengok depan mata teknik yang dia buat tu betul ke tak betul dan sebagainya. Jadi apa orang kata cabarannya bagaimana? Okey, itu yang saya beritahu. Saya sediakan satu sistem pembelajaran, iaitu mula-mula kita bagi dia panduan bagaimana nak buat daripada first step, second step, third step. Pertama, mereka kenalah hadiri kelas Google Meet. Saya memang ikut jadual waktu yang diperuntukkan oleh sekolah, buat Google Meet selama 1.5 jam sebab seni ni seminggu sekali je dia punya pembelajaran. Jadi 1 jam pertama kita belajar teori. Kemudian lepas tu 30 minit tu kita akan bagi kuis. Saya bagi kuis, lepas tu saya tanya soalan. Lepas tu dalam masa sama saya akan tanya buat soalan struktur, soalan objektif. Kemudian akhir tu kita buat refleksi apa yang mereka belajar pada tu. Kemudian mereka akan boleh buat rujukan melalui YouTube channel saya dan juga TikTok saya juga. Sistem pengajarannya memang on the spot waktu itulah. Dan dari segi homework pula bagaimana? Diorang boleh kena pass up juga hari tu juga ke atau ada masa 2-3 hari lagi? Okey, saya telah menggunakan platform Delima, iaitu aplikasi Padlet. Kalau kat sekolah kita ada studio seni. Macam mana online pula? Betul. Saya hasilkan satu virtual gallery di mana murid-murid boleh hantar hasil karya itu dalam Padlet dan kawan-kawan pun boleh tengok dan komen. Masya Allah, hebat. Lagi sekali apa nama dia? Virtual gallery. Ya, iaitu aplikasi Padlet. Aplikasi itu percuma. Jadi murid-murid boleh tengoklah kawan-kawan punya, dia boleh komen hasil kerja kawan-kawan. Dan memang saya macam dari segi penghantaran tu kita kena fleksibel lah. Tak adalah macam hari tu nak buat, hari tu juga tak. Saya bagi fleksibel. Jadi kebanyakannya memang mereka hantar lah sebab seronok kan, dia tengok kawan-kawan dia punya, dia boleh komen. Mana tak seronoknya tengok cikgu bersemangat macam ni. Kalau saya dulu pun confirm A+ ni. Masalahnya confident sangat ni. Okey, Cikgu Irma. Cikgu Irma ni kira dalam kategori cikgu-cikgu yang berani sebenarnya. Ada juga cikgu-cikgu yang menghadapi masalah. Yelah, mereka mungkin pemalu, kan, takut nak ke depan. Kejap lagi suami aku marah pula. Anak-anak aku tengok apa benda lah aku buat ni. Ada masalah-masalah lain tu macam takut nak ke depan. Jadi mungkin ada sedikit message yang Cikgu Irma boleh sampaikan kepada cikgu-cikgu di luar sana. Macam saya kan, saya ada 4 orang anak, ada baby lagi. Jadi saya bahagikan masa. Saya pun ada anak juga yang PDPR. Jadi saya bahagikan masa antara suami saya pegawai tentera. Masya Allah. Jadi saya bagi masa anak, PDPR anak dan juga rumah tangga. Kemudian saya juga luangkan masa sedikit untuk kadang-kadang budak ni WhatsApp kan, cikgu nak buat macam mana. Saya luangkan masa. Dan saya juga ada create WhatsApp group dengan parent. Jadi bagi saya pembelajaran online ni kena ada 3 hala, iaitu kita, cikgu, ibu bapa dan juga murid. Group support ni yang buatkan saya rasa bersemangat. Sebab kita respon dia sangat memberangsangkan. Betul. Sekarang ni tak risau, mudah sangat sebab ada WhatsApp, Telegram dan sebagainya. So nak berhubung dengan ibu bapa, anak murid pun senang sebenarnya kan cikgu. Betul. Jadi apa lagi yang cikgu boleh beritahu kepada anak murid di luar sana? Mungkin jelah ya anak murid dah tahu dah macam mana nak follow cikgu. Yang bukan anak murid ni yang meminati pendidikan seni visual tapi nak jadi followers Cikgu Irma, mungkin dekat laman TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Okey, boleh ikuti saya di laman Instagram Irma Rahayu. Satu lagi TikTok Bijak Seni Cikgu Irma. Kemudian saya punya Instagram Bijak Seni Cikgu Irma. YouTube channel saya Bijak Seni Cikgu Irma juga. Nampak tak? Sampai dah ada YouTube channel sendiri tau. Jangan marah. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu-cikgu ni, sebenarnya boleh masuk slot inspirasi lah. Sangat memberi inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Yang sebenarnya kita ni boleh. Kita ni kadang-kadang malu, tak nak ke depan, tak nak explore kan, sebab banyak benda-benda yang perlu kita cari ilmu kita dengan sebenarnya berhad, kena cari sendirilah kan cikgu kan. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Irma Rahayu Ibrahim, guru subjek pendidikan seni visual. Sampaikan salam saya kepada semua anak-anak murid. Adakah anak murid anda semua menonton pagi ini? Ya, mereka duduk tengok saya ni. Alhamdulillah, terima kasih. Inilah di program Assalamualaikum. Lepas ni kita tonton setiap hari tau. Awal jam 7 pagi. Sempat lagi Acik ni promote. Terima kasih Cikgu Irma. Sampaikan salam kepada semua. InsyaAllah panjang umur, rezeki kita bersua lagi ya. Terima kasih. Dan insyaAllah kita akan kembali nanti.